selamat pagi. Selamat menyambut Tahun Baru Cina. Masih lagi dalam mood Tahun Baru Cina, merupakan hari yang ketiga sambutannya. Betul, dan hari ini jalan di Kuala Lumpur pun lengang sangat, dan kami bersama anda, saya Helena Pallavi dan juga Nurul. Hari ini menemani anda dalam Akhbar Malaysia dengan baju berwarna merah, pink, keceriaan sambutan Tahun Baharu Cina untuk Tahun Naga. Dan saya yakin hari ini merupakan hari yang ramai, masih lagi mood dalam bercuti. Betul? Masih lagi ramai yang ingin melakukan sebarang aktiviti dan juga pergerakan, tapi berhati-hati dan elakkan daripada berdepan dengan kesesakan lalu lintas. Dan seperti biasa kita nak kongsikan, Helena, antara sedikit topik ataupun bikisan ataupun apa yang berlaku untuk kita ceritakan hari ini. Sambil-sambil saya yakin ketika ini ramai orang pergi bercuti. Bercuti pastinya sama ada pergi ke hotel ataupun di desa inap. Tetapi ini adalah satu cerita yang kita nak kongsikan mengenai apa yang tular baru-baru ini, mengenai satu isu di desa inap di mana terdapatnya satu kamera tersembunyi yang diletakkan di dalam bilik air. Itu daripada segi etika sangatlah tidak bermoral. Betul. Dan sangat tidak beretika, dan memandangkan penduduk terbabit ataupun tetamu terbabit telah pun melakukan laporan polis, dan ketika ini polis sedang mengesan seorang lelaki bagi membantu siasatan berhubung dakwaan seorang wanita yang diintip menerusi kamera tersembunyi di dalam bilik air di sebuah desa inap di Jelutong, Pulau Pinang baru-baru ini. Ketua Polis Timur Laut Razlam Hamid berkata lelaki tempatan itu sedang dikesan setelah polis mendapati telefon bimbit lelaki berkenaan terhubung dengan kamera itu, dan polis telah merakam keterangan 4 individu termasuk pengadu dan pengurus rumah inap desa terbabit bagi membantu siasatan. Daripada keterangan yang didapati, ini bukanlah dilakukan oleh pemilik desa inap terbabit, tetapi mungkin daripada tetamu desa inap yang sebelumnya yang mempunyai modus operandi yang kita pun tak tahu apakah niatnya untuk digunakan rakaman tersebut, sama ada ingin dia salah gunakan ataupun untuk kegunaan peribadi. Tetapi apapun, ini adalah satu tindakan yang jelas salah dan bertentangan dengan hak asasi apabila hak asasi itu telah pun dicerobohi. Betul. Dan kalau anda melakukan jenayah ini, anda boleh disiasat mengikut Seksyen 509 Kanun Keseksaan kerana mengaibkan kehormatan seseorang. Baik, inap desa bukan sahaja lokasi yang mencari tumpuan, ramai juga yang memilih untuk berkhemah, mandi sungai dan sebagainya. Dan ini berhampiran dengan Sungai Ketil di Kelantan, di mana penduduk yang berada di sekitar Sungai Ketil ini meminta Jabatan Alam Sekitar untuk menyiasat mungkin kawasan di sekitar sungai itu yang didakwa tercemar akibat sisa buangan sejak 3 tahun lepas. Dan Sungai Ketil sebenarnya merupakan lokasi yang sering menjadi tumpuan pengunjung pada hujung minggu dan juga cuti persekolahan. Dan salah seorang penduduk, Wan Jasmi Wan Abdullah, mengadu pada Jumaat lepas bahawa terdapat warna sungai itu sudah pun menjadi warna yang sangat teruk dan keruh, namun keadaan menjadi semakin baik menjelang petang. Namun mereka masih mahukan satu siasatan menyeluruh dijalankan bagi menjamin orang kata kebersihan alam sekitar dan juga kesihatan orang penduduk yang berhampiran dengan Sungai Ketil. Baik, ini sedikit sebanyak tentang apa yang berlaku di sekitar kita, dan kita juga nak tengok ramalan cuaca untuk hari ini. Mungkin anda boleh orang kata susun jadual perjalanan anda, perjalanan melawat, perjalanan pulang ke bandar dan sebagainya. Jom sama-sama kita saksikan. Salam hormat dan salam Malaysia Madani bin Selasan Tiran dari Bilik Berita. Jumlah kes demam denggi menurun kepada 3,631 pada Minggu Epidemiologi ke-6 ME 06 2024
iaitu bagi tempoh 4 hingga 10 Februari lepas berbanding 3,969 kes pada minggu sebelumnya dengan satu kematian akibat komplikasi demam denggi dilaporkan. Menerusi kenyataan media, Ketua Pengarah Kesihatan Datuk Dr. Muhammad Razzie Abu Hassan memaklumkan kumulatif kes demam denggi yang dilaporkan hingga ME06 adalah 22,058 kes berbanding 13,094 kes bagi tempoh sama tahun lalu. Menerusi kenyataan itu juga, beliau memaklumkan terdapat 10 kematian akibat komplikasi demam denggi telah dilaporkan berbanding 9 kematian bagi tempoh yang sama pada 2023. Jelas beliau, bilangan lokaliti lokasi panas yang dilaporkan pada ME06 adalah 199 lokaliti berbanding 180 pada minggu sebelumnya. Dr. Muhammad Razzie turut memaklumkan daripada 199 lokaliti, 158 terdapat di Selangor, 18 lokaliti di Kuala Lumpur dan Putrajaya, Negeri Sembilan 10 lokaliti, Perak 6 dan masing-masing 2 lokaliti di Pulau Pinang, Kedah dan Pahang. Manakala Johor dan Sabah masing-masing mencatatkan 1 lokaliti. Beliau berkata bagi surveilan cikungunya, tiada kes direkodkan pada ME06 dan jumlah kumulatif kes itu sehingga kini ialah 3 kes. Menurut kenyataan itu lagi, berdasarkan trend kes denggi sejak 10 tahun lalu, kes demam denggi pada kebiasaannya akan memuncak pada setiap 4 atau 5 tahun dan peningkatan itu mula dilihat pada 2023 dan dijangka terus meningkat tahun ini. Jelas beliau, perubahan cuaca yang tidak menentu di samping peningkatan pergerakan orang ramai terutama pada musim perayaan dan hujung minggu serta cuti sekolah merupakan antara punca peningkatan kes demam denggi di dalam negara. Baik, Malaysia menerima ketibaan 40 penerbangan sewa khas yang membawa pelancong dari pelbagai negara sejak 1 Januari lalu sekaligus menjadi satu petanda positif buat industri pelancongan negara tahun ini. Sehubungan itu, Ketua Pengarah Tourism Malaysia, Datuk Dr. Amar Abdul Ghaffar berkata, pihaknya akan mempergiatkan usaha menggalakkan syarikat penerbangan untuk memperbanyakkan lagi penerbangan sewa khas ke Malaysia bagi meningkatkan kemasukan pelancong asing ke negara ini. Kita kena ambil kira satu program yang kita ada untuk charter flight. Itu juga kita nampak memberi satu keadaan yang positif. Sebab charter flight kita bukan tertumpu pada charter flight saja. Kita tertumpu pada penambahan frekuensi dan juga kita tertumpu pada route yang baru. Jadi kita tak saja limitkan kepada charter flight. Mana-mana syarikat penerbangan yang ingin mengadakan tambahan frekuensi. Kalau kata sebelum ni dia dua flight seminggu, dia nak buat 4. Kita juga memberi insentif kepada mereka. Dan juga penerbangan yang dulunya katakanlah dia terus ke Kuala Lumpur tapi kali ini dia ke Kota Kinabalu. Juga kita bagi insentif kepada mereka. Dan juga charter flight. Itu satu faktor. Faktor yang kedua yang kita nampak, berpuluh-puluh lagi rakyat Palestin dilaporkan terbunuh atau cedera, termasuk kanak-kanak dan wanita dalam tempoh beberapa jam lalu akibat serangan berterusan Israel di semenanjung Gaza. Pihak berkuasa kesihatan di Gaza melaporkan bahawa sekurang-kurangnya 25 orang awam terbunuh dan puluhan lagi cedera selepas serangan Israel menyasarkan tempat penduduk yang hilang tempat tinggal berlindung di Timur Rafah, iaitu kawasan yang ditetapkan sebagai zon selamat, lapor agensi berita Palestin. Serentak itu, meriam Israel membedil kawasan tengah Gaza dan jumlah yang terkorban serta cedera tidak dapat dipastikan. Sementara itu, pesawat pejuang Israel melakukan beberapa siri serangan udara di kawasan selatan Han Yunis pada 11 pagi Ahad. Jumlah mangsa yang maut tidak dapat disahkan. Di selatan Gaza, pesawat pejuang Israel meneruskan serangan udara di kawasan Rafah di tengah-tengah laporan mengenai pencerobohan darat ke atas bandar berpenduduk padat yang menempatkan lebih 1.3 juta penduduk. Laporan perubatan mengesahkan kira-kira 42 orang awam terbunuh akibat serangan udara Israel di bandar Rafah sejak pagi Sabtu. Sekian dari Bilik Berita. Salam Malaysia Madani dan salam hormat.
bertemu kembali dalam Apa Khabar Malaysia. Sekarang ni dengan wujudnya media sosial, orang kata podcast-podcast, semua nak jadi wartawan. Betul. Wartawan segera. Wartawan segera. Siapa sahaja boleh jadi wartawan. Kadang-kadang, Lina, mereka ni gairah nak menjadi yang pertama. Seronok nak menjadi perhatian dan bangga apabila berita yang mereka sebarkan itu turut dikongsi dan disebarkan oleh pihak lain. Tetapi dalam masa sama, mereka ni dah lupa mengenai apa yang mereka sebarkan. Adakah sejauh mana ketulinan berita tersebut. Dan mereka ni lebih kepada mengejar populariti berbanding daripada kerjaya etika kewartawan sebenar ni yang mempunyai pelbagai layer yang perlu kita ikut sebelum kita nak keluarkan satu berita itu berdasarkan kesahihan sumber yang diterima. Itu dia sebenarnya topik yang sebenarnya yang sangat menjadi duri dalam daging ketika ini, kan? Kadang-kadang baca tu bukan apa Lina, sakit je hati kita ni. Kadang-kadang baca dah percaya rupanya berita itu fitnah. Bila fitnah dia akan menjadi memecah belahkan. Dan begitulah seadanya, apatah lagi kita ni dalam negara yang berbilang kaum, perpaduan tu perlulah dijaga. Keharmonian itu menjadi keutamaan. Dan untuk membincangkan topik ini, kita bersama dengan tetamu kita di studio pada ketika ini, iaitu pensyarah daripada Fakulti Media dan Komunikasi dari Taylor's University, Dr. Azian Muhammad Azmi. Terima kasih Doktor kerana sudi bersama dengan kami dalam Apa Khabar Malaysia. Baik, Doktor, seperti yang Nurul cakap tadi, bagaimana sebenarnya nak mengesahkan seseorang itu menyampaikan berita yang sahih ataupun tidak? Okey, pertama kali kita kena tahulah berita tu sumbernya daripada mana. Okey. Kita kena nyatakan dengan jelas. Sebagai contoh, macam sumber ini dipetik daripada bernama, bertarikh dan sekian-sekian masa. Itu adalah yang paling utamalah. So that bila ada orang cakap kita nak petik sumber ni, dia cakap sumber ni sahih, keluar daripada bernama. Tak adalah kekeliruan kat situ. So, sebab itu bila orang ramai, dia tak boleh cakap kenapa you lambat sangat keluar. Orang dah tahu dulu. Betul, orang dah tahu. Tapi yang utamanya sekarang ni, dari mana sumber tu dipetik. Okay, kalau kita cakap sumber ini dipetik hasil daripada siasatan orang awam. Orang awam tu ramai. Siapa pula orang awam tu? So kita kena nyatakan dengan jelas supaya tidak ada manipulations of the data. Sebab sekarang ni data tu penting untuk dijadikan fakta yang berterusan dan sebagainya lah. Okey, kita sebenarnya doktor nak tahu juga mengenai etika kewartawanan. Seringkali kami ni daripada barisan hadapan ataupun daripada media itu sendiri ditekankan mengenai etika kewartawan ketika penulisan. Perlu ada 4W, 1H untuk menghasilkan sesuatu laporan berita. Dan mungkin doktor boleh kongsikan untuk melahirkan satu berita yang benar, yang selayaknya untuk dikongsi kepada masyarakat. Apakah kriteria yang selayaknya perlu ada? Okey, sebab macam pengamal media lah, pengamal media, wartawan dan sebagainya. Kita ni sebenarnya terikat daripada beberapa akta. Sebab mesti you all semua pun dah jelas lah, macam contohnya Akta Keterangan 1950, Akta Hasutan 1948 dan juga Akta Triple P Act tu kan, yang 1984 tu. Yang tu kita terikat lah dengan sebagai pengamal media ni untuk memberikan maklumat kepada orang awam. Dan tapi perlu harus diketahui lah sebenarnya kita ada etika profesional kita sendiri. Standard-standard yang kita harus faham. Cara penulisan, gaya penulisan pun berbeza dengan wartawan tanpa lesen ni. Bila kita sebut wartawan tanpa lesen ni, quote unquote lah kan. Wartawan tanpa lesen ni, diorang macam sembrono menulis tanpa memikirkan tentang kalau sebut tadi 5 wife, 1 husband tu kan, 5W, 1 husband tu. Itu antara yang kita sebenarnya kita selalu akan ada aturan penulisan kita sendiri. Cara kita nak olah tu pun lain. Kita tak mengikut emosi. Kalau orang awam dia selalu mengikut emosi. Wartawan tanpa lesen dia ikut emosi. Tapi tidak kepada pengamal media itu sendiri. Sebab dia nak menjaga, macam you cakap, kita pelbagai bangsa. Kita nak menjaga ketatasusiliaan negara. Kita ada rukun negara kita. So kita jaga kita punya masyarakat kita yang pelbagai bangsa ni. Kita sepatutnya patut bangga sebab kita tinggal di negara yang melting pot lah. Ada bahasa Tamil, Melayu, English dan juga
Mandarin. So kita punya media-media pun dalam this kind of languages. So kita tak ada masalah itu semua. Dan orang awam sepatutnya dia patut buat penilaian, daripada sumber ni adalah daripada wartawan sebenar. Sumber ni pula bukan daripada wartawan sebenar ataupun tanpa lesen tu. Okay. Doktor, kalau kita mengambil kejadian yang baru mungkin berlaku minggu dalam beberapa minggu ini, di mana satu portal berita yang memang kita tahu kesahihannya dan namun telah melakukan sedikit saya rasa kesalahan di situ bila mengeluarkan berita dan kemudian menarik balik. Bagaimana sebenarnya kita melihat kepada isu ini, kejadian ini? Itulah kita patah balik kepada akta-akta yang sedia ada itulah, maknanya etika profesional. Sebenarnya dia mengambilkan tindakan yang berani jugalah untuk menarik balik dia punya fakta tersebut. Jadinya dia untuk mengelakkan kekeliruan maklumat kepada orang awam tu, dia mengambil tindakan yang beranilah untuk menarik balik segala maklumat yang disampaikan dan memohon maaf atas keculasan, orang panggil keculasan penyampaian maklumat tersebut. Kemudian dia memperbaharui balik dan dia memberikan maklumat yang sahih dan sumber yang dibagi itu pun adalah yang sahih semula. So tak ada masalah. Tidak ada masalah. Cumanya cara mereka tu berani atau tak berani untuk menarik baliklah. Dan kita tahu juga pihak Kementerian Komunikasi bakal mengeluarkan manual etika kewartawanan. Bagaimana doktor melihat isu ini? Basically kalau kita nak cakap manual kewartawanan ni sebenarnya dah ada lama. Cumanya kita kena follow the trend. Sekarang ni teknologi media kan. So Kementerian Komunikasi ni ingin mengeluarkan manual yang baru, itu adalah relevan. Sebab kita kena follow the trend. Sekarang dengan media sosial, digital media, lepas tu AI dan sebagainya, saya rasa itu adalah satu benda yang haruslah. Sebab kita nak memastikan etika kewartawanan, code of standard for the journalist, apa semua tu dan pengamal media semua masih berada di peringkat yang masyarakat percaya. Dan doktor sebenarnya kan kalau kita tengok kalau doktor pun dah cakap kita ada media baru, kita ada media sosial dan ramai sekarang ni buat podcast dan sebagainya. Bagaimana sebenarnya etika kewartawanan ini boleh kita rakyatkan supaya tidak akan terjadi lagi podcast misalnya membawa tetamu yang mungkin tak layak untuk dipertontonkan kepada masyarakat umum dan sebagainya. Adakah bagaimana sebenarnya kita nak merakyatkan etika kewartawanan ini kepada semua yang menyampaikan berita, content creator dan sebagainya? Itulah sebab bukanlah saya nak cakap yang kita ni sekadar manusia biasa. Betul. Semua orang ingin mencari, orang kata apa, popularity, right? So kita nak cari tarikan orang untuk menonton kita punya membaca informasi kita dan sebagainya. So untuk content creator ataupun orang yang baru nak berkecimpung dalam dunia kewartawan ni, walaupun tidak diberi pendidikan secara formal ataupun lesen khas sebagai wartawan, mereka sepatutnya lebih berhati-hatilah memilih tetamu undangan dalam menyampaikan atau berkongsi maklumat kepada awam. Dan mereka juga harus bijaklah dalam memilih topik atau topik khusus yang memberi manfaat ke masyarakat dan sebagainya. Bukan sekadar untuk orang panggil apa, clickbait dan sebagainya tu, sekadar untuk dapat viewers tertinggi. Saya faham sebab benda ni semua dia melibatkan side income. Kan clickbait ni kalau orang baca dia punya hangat apa semua tu kan, sebenarnya tak ada apa bila kita buka je, nothing. Betul. Dan kita nak tahu juga doktor, sebenarnya kan sensasi versus informasi. Banyak sekali kita lihat di media sosial ini, fakta dalam media sosial, apakah impaknya, dan penonton yang terhadap penonton Malaysia sebenarnya malas membaca. Suka baca apa yang letak sebagai headline saja untuk diambil kira. Dan impaknya terutamanya kepada generasi muda terhadap penerimaan sesuatu bahan berita itu. Alright, kalau kita nak sebutlah malas membaca kan, I tak boleh cakap sebagai malas membaca. Sebenarnya you baca title tu pun sebenarnya you dah kira membaca. Cumanya yang boleh saya cakap adalah kurangnya rasa ingin menyelidik dengan lebih jelas.
kurang menyelidik dengan lebih jelas. Jadinya mereka lebih terpengaruh dengan perkataan sensasi. Tapi sensasi itu what type of sensational information kan. So jadinya bila kita berada dalam keadaan macam tu, sepatutnya kita harus macam you all ada anak-anak dan sebagainya, cakap dengan mereka, if possible can you read news tu thoroughly, maknanya dengan lebih mendalam. Jangan sekadar tengok topik, you terus macam assumes that particular informations adalah berkaitan dengan perkara tersebut. It's wrong. So sebab nowadays platform media sosial ni is just a fingertips. It's run 24 hours, 7 days, 360 days and so on. The overnight dia akan cover all the information. So maknanya kalau orang nak cari maklumat tu macam klik je social media yang diorang berkenan tu, tiba baca and then diorang sebarkan. Sebab itu yang menyebabkan punca kepada permasalahan berita palsu. Sebab the manipulation of the information is there. Kan? Baik, doktor. Macam saya tidak ada pendidikan formal dalam etika kewartawanan dan sebagainya. Nurul ada? Ada. Nurul ada. Saya tak ada. Okey, sekarang ni kita nak tahu apa sebenarnya panduan kepada mereka juga di luar sana yang mungkin buat content creator, podcast dan sebagainya. Apa sebenarnya panduan yang perlu kami ikuti sebagai untuk menjadi at least bukan wartawan tetapi beretika seperti wartawan. Okay, first of course lah you kena fahami dulu code of ethics as a journalist or pengamal media itu sendiri. And then kemudian you kena pandai membuat penyelidikan mendalam. Okay. Jangan hanya bergantung pada satu sumber. Kalau boleh use all the sources that you have and then cite it ataupun refer it accordingly supaya you tidak terlibat dalam permasalahan benda ni salah ke, benda ni betul ke dan sebagainya. So buat perbezaan. And then penyampaian maklumat tu harus ditapis lah mana yang important, mana yang non-important apa semua tu. Kalau macam sekadar sembang-sembang santai, okey lah. Tak apa, you boleh ambil mana-mana sumber yang you rasa relevan. Tapi kalau sembang yang serius, maknanya penyampaian maklumat yang serius, you kena make sure the information is correctly cited from other sources tu. Itu adalah important lah. Lepas tu standard dan norma etik kewartawanan tu kena keep it professional. Jangan bila on duty je you nampak professional, tapi bila off duty you macam aku tahu benda ni, no, it's not there, it's not good lah. Keep it to yourself lah kalau you tahu. Itulah dikatakan etika yang sebenar. Okey, dan kalau Helena nak tahulah, saya mungkin boleh kongsikan sedikit sebanyak antara 4W1H yang perlu ditekankan tu adalah what, who, when, where dan satu lagi how. Apabila 5 elemen tu ada, barulah satu pengeluaran berita yang sebenarnya mungkin kita boleh keluarkan, tetapi apa pun kita kena periksa daripada sumber yang sahih sebelum dikeluarkan terlebih dahulu. Dan apa pun kita akan berhenti rehat seketika. Apa lagi? Dia sepatutnya 5 wife 1 husband. What, where, why, when and how. Sedikit. Why? Itu dia. Dan kita akan berhenti rehat seketika dan kembali selepas ini dengan lebih banyak kupasan hasil kepada anda yang nak jadi wartawan segera. Kena dengar ni. Sebenarnya wartawan tanpa lesen, itu yang menjadi topik kita bersama dengan tetamu kita Dr. Azian Muhammad Azim, seorang pensyarah daripada Taylor University. Dan Dr. Azian, kita tadi dah pura-pura tentang 5 wife 1 husband dan sebagainya. Dan pandangan doktor sendiri mengenai keperluan pihak berkuasa yang berkaitan untuk mengawal kandungan di media elektronik, digital dan juga cetak. Sebenarnya pihak berkuasa dah, dia memang perlulah memainkan peranan dalam mengawal penyebaran maklumat dan sebagainya. Dan dalam pada masa yang sama, wartawan ataupun pengamal media itu sendirilah, mereka pun sendiri pun kena ada professionalism dalam menyampaikan maklumat ataupun penyebaran maklumat yang benar. Lepas tu bila kita cakap pasal quality of the information, itu pun penting dari sebab kita ada banyak agensi-agensi media.
bukannya hanya di dalam negara, kita ada luar negara juga. So macam Reuters, AFP dan sebagainya itu antara contohlah antara sumber kualiti informasi kualiti yang you boleh guna pakai. Lepas tu sebab kita nak mengelakkan ketegangan masyarakat, dan ketidakseimbangan sosial. Sebab bila pelbagai bangsa ni, you kena faham sebab lain-lain perangai. So, bila lain-lain perangai, lain-lain anggapan diorang. Jadinya kita kena tahulah tahap profesionalism kita di mana, dan credibility of the journalist itu sendiri. Lagi satu, last sekali kita kena tahu integriti dan ketulusan. Integriti itu penting. Kalau tidak, kita pun tak tahu sumber, takut nanti kena tangkap pula oleh Jabatan Integriti Negara ke apa kan. Itu pentinglah. Ya. Dan Doktor, sebenarnya kita nak tahu juga kesannya sekiranya media ini tidak dikawal sepenuhnya. Apa yang akan berlaku pada masyarakat? Dan khasnya mungkin Doktor boleh relatekan. Kawal macam mana? Dikawal itu kebebasan bersuara. Itu yang kita nak cakap mengenai parlimen kita, di mana di mana Malaysia mengamalkan demokrasi berparlimen. Tetapi dia perlu ada had dia. Mungkin Doktor boleh ulaskan dan juga kupaskan. Kalau misalnya kata, kita ada demokrasi berparlimen tu sungguhlah betul lah. Tapi kan bila kita nak cakap kebebasan media, kebebasan bersuara, bukan hanya kepada media itself, tapi kepada masyarakat. Tapi yang sekarang ni, bila kita cakap ketulusan pemberian maklumat tu sebenarnya sepatutnya datang daripada pihak individu atasan lah. Macam contohnya kementerian itu sendiri, macam mana dia memberi maklumat kepada orang awam apa semua. Sebab kita ni macam pengamal media dan masyarakat ni, pengamal media semua sekali, dia sebagai middleman saja untuk menyampaikan maklumat. Betul tak? So bila masyarakat ni dia bergantung harap 100% daripada media untuk mendapatkan maklumat tersebut. Jadinya kalau orang atas sendiri tidak mengamalkan ketulusan atau integriti memberi maklumat kepada pengamal media, bagaimana pula kita sebagai pengamal media ni untuk memberi maklumat kepada masyarakat? Nanti masyarakat akan menuduh kita berat sebelah. Asyik kepada pihak tersebut je. Bagaimana masyarakat akan tertindas dan sebagainya. Ataupun Doktor, dah mungkin ini tiba waktunya kita dah tak boleh terlalu nak mendidik kepada masyarakat media. Maksudnya Helena kata tadi, nanti hak kebebasan bersuara telah dipertikaikan bahawa tidak boleh bersuara dengan sewajarnya dan selayaknya. Tetapi ketika ini kita perlu mendidik anak-anak kita ataupun keluarga kita ataupun diri kita sendiri untuk mendapatkan sesuatu sumber, itu perlu mendapatkan daripada sumber yang sahih berbanding hanya baca melalui portal sahaja. Bagaimana? Betul. Sebab sebagai contohlah sekarang kan zaman-zaman teknologi kan, sekolah-sekolah sekarang ni pun dah hebat pakai tablet dan sebagainya, dan mereka diberi kebebasan untuk meluahkan pendapat melalui blogs dan sebagainya. Contohnya macam budak-budak sekolah sekarang pun dah pandai coding dan sebagainya. Mereka menggunakan platform media sosial ni untuk meluahkan perasaan. Betul tak? Ini adalah kebebasan kepada mereka. Dan kerajaan sepatutnya ataupun pihak berkuasa, cara nak mengawal ni adalah dengan memantau cara pendidikan daripada awal itu sendiri, daripada sekolah itu sendiri. Type of informations that you can distribute to the others people to read on your blogs ke ataupun on your social media and so on. Itu adalah patut diletakkan dalam salah satu subjek lah dalam di sekolah. Start daripada sekolah. Sebab budak-budak sekarang ni lagi cepat daripada kita. Kita ni macam terhege-hege lagi. Tapi budak-budak sekolah, I see my daughter itself, dia dah pandai dah segala-galanya. In fact, I baru nak berjinak-jinak dengan AI, dia dah expert. Itulah. Doktor, bercakap dengan ilmu dan pendidikan ini juga kan, Doktor dah kata perlu ada satu subjek untuk diselitkan untuk anak-anak sekolah. Dan bagaimana pula mereka yang di luar sana, adakah perlu mereka ini menghadiri kursus-kursus yang dihasilkan oleh kerajaan supaya apa yang mereka laporkan itu ada kebenaran dan tidak boleh dipertikaikan? Macam mana? Kalau nak cakap lah untuk orang awam yang berminat nak jadi wartawan, either berlesen atau tanpa lesen, sebenarnya tak boleh paksa. Sebab kalau kita cakap you have to attend this particular course and so on, itu dah kira paksa. Itu dah bukan hak mereka untuk bersuara secara bebas. Betul tak? Tapi apa yang boleh kerajaan kita
bagi tahu pada masyarakat adalah jagalah tata susila kenegaraan sebab kita ada rukun negara kan. Okey, jagalah macam mana penyampaian maklumat dan sebagainya. Itu adalah yang paling utamalah. Supaya orang awam sedar kita nak jaga bukannya hanya pada diri kita sendiri, semua orang lain. Sebab kita nak mengelakkan orang kata apa, kan kalau macam ada riot dan strike dan sebagainya, itu punca daripada mana tu? Punca daripada maklumat-maklumat yang tidak sahih tu. Betul. Dan penyampaian orang kata buat live secara terbuka dan sebagainya kan. Namun mungkin terima kasih Dr. Azian atas perkongsian ini tentang bagaimana kita nak memperhebatkan wartawan-wartawan di Malaysia ini dalam etika kewartawanan. Terima kasih Dr. Azian Muhammad Azmi, pensyarah daripada Fakulti Media dan Komunikasi Taylor University. Dan kepada anda di luar sana, ingat pesanan Nurul tadi, kalau buat apa-apa laporan, buat apa-apa live, pastikan ada apa yang terjadi, di mana, waktu, bagaimana ia terjadi. Betul. Ini semua supaya orang pun tak adalah ulang-ulang tanya dekat mana ni, dekat mana ni, dekat mana ni. Okey? So, kita nak berehat seketika, kembali selepas ini. Betul. Okey, masih lagi bersama Apa Khabar Malaysia dan kali ini kita membawakan juga topik yang hangat juga diperkatakan. Kita nak kupas topik ini supaya semua orang faham, semua orang ada ilmu, semua orang akan tenang, terutama di media sosial. Betul. Sebenarnya kita seharusnya bercakna ya. Apatah lagi ini bukanlah satu isu yang kebiasaannya berlaku dalam kalangan masyarakat kita. Sebenarnya kalau kita lihat isu penjagaan anak seringkali menjadi perebutan antara pasangan suami isteri setelah bercerai kan. Tetapi bagaimanakah pula dengan isu perebutan ataupun pemilikan anak menerusi hak anak angkat? Anak angkat. Tapi kan kadang-kadang pelik juga, masa berkahwin tu tak ada pun nak berebut. Hari ni saya mandikan dia, sekarang saya makankan ni. Betul, tolak lagi ada lah kan. Tak ada. Ayah dia buat. Tapi bila bercerai je, adakah ini ego sebenarnya? Tapi tak apa, untuk membicarakan tentang topik penjagaan hak anak angkat, kita bersama dengan tetamu kita di studio pada ketika ini. Kita ada pengamal undang-undang dari Tetuan Asiah dan Hisam Cawangan Bangi, Cik Nafiza Muhammad Khalid. Terima kasih kerana sudi bersama dengan kami. Maaflah Nafiza tu terus salah sebut. Okey, baik. Sekiranya berlaku penceraian, sebenarnya siapa yang paling layak untuk mendapat hak jagaan itu? Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Okey. Semua, saya terima kasihlah kerana mengundang saya pada hari ini. Okey, pada asasnya kalau diceritakan tentang jagaan anak angkat ini adalah, pada asasnya kita kena tahu macam mana kita mula-mula nak ambil sebagai anak angkat lah. Yang mana prosedur yang agak ketat untuk dititik beratkan sebelum pengangkatan tersebut boleh diambil lah. Kemudian apa yang kita tekankan di sini adalah anak angkat ni diambil dan mengikut undang-undang yang sepatutnya. So dia sangatlah diiktiraflah oleh Malaysia. So pada asasnya soalan yang telah ditanyakan tadi, pada siapa hak anak tersebut selepas perceraian berlaku lah kan. So selepas perceraian berlaku, kebiasaannya kita merujuk kepada enakmen Undang-Undang Keluarga Islam. Kita boleh merujuk kepada Seksyen 82. Dia telah menyatakan di situ adalah ibu adalah hak yang paling layak untuk menjaga anak tersebut lah. Tapi kita nak tahu juga, Cik Nafiza, apakah alasan yang membolehkan seseorang ibu itu hilang kelayakan ataupun gugur haknya sebagai penjaga anak angkat itu sendiri? Okey, kalau diikutkan kita bolehlah merujuk kepada Seksyen 84 nama Undang-Undang Keluarga Islam, yang mana hak jagaan anak tersebut boleh digugur sekiranya ibu itu kalau diikutkan ada 5 elemen lah yang penting sekiranya ibu itu telah berkahwin lain. Tapi walau bagaimanapun perkahwinan tersebut tidaklah boleh terus kita tak boleh dapat hak jagaan tersebut. Tapi dia mestilah keutamaan kepada anak ini adalah kebajikan
So pada asasnya mahkamah dia akan tengok dulu kebajikan anak tersebut. Sekiranya dia telah berkahwin lain, tapi kebajikan lebih terjamin sekiranya diberi kepada hak yang lain lah, maksudnya daripada bapa ke nenek ke, kemudian lah kan. So pada asasnya sekiranya ibu tersebut juga menjadi berkelakuan secara tidak sopan, secara terbuka lah. Contoh berkelakuan tidak sopan secara... So contohlah seorang ibu tersebut minum arak ataupun hidup secara bersosial lah, macam secara pergi pub secara terang-terangan lah, secara terang-terangan dia buka dekat media sosial, dia menunjukkan dia seorang ibu yang tidak baiklah mengikut hukum syarak, sebab kita memang tekankan itulah kebajikan anak yang kita jaga supaya maslahah kepada akan datang tu terjamin kepada anak tersebutlah. Dan sekiranya ibu tersebut telah hilang hak kelayakan untuk menjaga anak tersebut, adakah hak kelayakan anak tersebut jatuh secara automatik ni kepada si ayah ataupun bagaimana? Tidaklah. Kalau diikutkan, kita boleh merujuk kepada Seksyen 83 Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam juga. Kita boleh tengok di situ dia ada peringkat. Sekiranya ibu tidak layak, so dia akan jatuh kepada nenek lah. Nenek kepada anak tersebut lah, iaitu nenek kandung. Betul. Mak kepada anak, mak kepada ibu tersebut. Maknanya nenek dia. So kalau mahkamah dapat putuskan yang ibu, nenek dia tersebut adalah yang paling layak, so dia boleh dapat. Tapi sekiranya hilang kelayakan, contohnya mak dia, nenek dia telah sakit ataupun macam menguruskan diri sendiri pun tak dapat, bagaimana nak menguruskan anak? So dia akan berpindah kepada bapa. So secara kebiasaannya memang ibu ataupun bapa lah macam tu. Dan adalah ke bawah mengikut peruntukan seksyen tersebut. Dia akan terlebih dahulu pergi ke nasab keturunan si anak, kemudian barulah pergi kepada keluarga angkatnya. Betul. Kalau diikutkan begitulah. Dan kalau keluarga angkat ini, kita nak memahami, kita tahu bahawa tempoh mendapat sijil pengangkatan itu kita tahu 2 tahun. Okey, apa orang kata hak penjagaan sebelum 2 tahun dan juga selepas 2 tahun itu? Bagaimana? Okey, kalau kebiasaannya macam kita ikutkanlah kebiasaannya, sebelum dapat hak tersebut kan 2 tahun. JKM dia akan tengok, Jabatan Kebajikan Masyarakat lah, dia akan tengok sama ada ibu ataupun bapa angkat ni dia mampu ke ataupun tak. So dalam tempoh 2 tahun tersebut, hak jagaan itu memang akan duduklah bersama dengan ibu. So nanti sebelum dia bertukar ataupun perintah keluar daripada mahkamah, dia akan JKM dia akan keluarkan satu report yang mengatakan ibu angkat ni dia adalah seorang ibu yang layak, macam tu. Dia seorang yang tidak mendatangkan kemudaratan. So selepas 2 tahun tersebut pun dia akan jadilah hak kekal kepada ibu dan ayah lah, yang telah dia akan dituliskanlah dalam perintah mahkamah. Okey, kita nak tahu juga ibu bapa itu bercerai? Sekiranya dia bercerai, dia secara kebiasaannya lah, dia akan jatuh kepada ibu lah, ibu tersebut. Okey, sekiranya jatuh kepada ibu, adakah kelayakan bapa angkatnya masih layak lagi untuk datang melawat anak tersebut ataupun hilang kelayakan sepenuhnya sebagai bapa angkat atau bagaimana? Secara asasnya mahkamah tidak akan memperjudis lah hak mana-mana pihak. So pada asasnya bila dah diangkat, ambil angkat, anak angkat, so hak ibu dan bapa tu pun tak boleh dinafikan. Dua-dua akan dapat. So kalau ibu dapat hak kekal, maknanya sepenuhnya anak akan diakses oleh ibu, bapa akan dapat hak bermalam, hak lawatan. So tak bolehlah memperjudiskan. Kalau ibu, ayah tak boleh. Sebab itulah pentingnya perintah mahkamah tersebutlah, yang mana dia tak bolehlah nak melawan daripada perintah mahkamah lah. Okey, dan bercakap tentang anak angkat ini, bila hak sepenuhnya jagaan itu kepada ibu angkat, maksud hak penuh itu apa sebenarnya? Adakah perlu dimaklumkan kalau nak bawa anak ini keluar negara? Adakah perlu mencapai persetujuan bersama untuk pilih sekolah, pilih orang kata tempat penjagaan dan sebagainya? Bagaimana kita nak melihat isu-isu penjagaan ini? Okey, sebenarnya soalan yang baguslah. Sebenarnya pada asasnya, pada permulaan perceraian nak berlaku, bibit perceraian tu nak bermula, pada mulanya kita kena sediakan satu perjanjian lah. Maksudnya perjanjian persetujuan yang mana, okey, ibu boleh akses anak sekian. Okey, ibu adalah hak penjaga tetap yang akan ada bersama dengan anak sentiasa. Walau bagaimanapun atas budi bicara bersama. Budi bicara bersama, sekiranya anak-anak tersebut nak keluar negara, mestilah diberitahu ataupun diminta izin terlebih dahulu. So dalam terma dan syarat yang kita letak dalam perintah tersebut ada.
Okey. Benda tu. So dia menjaminlah kepada hak kepada bapa, hak kepada mak dan juga terjamin pada anak, supaya anak ni kita jaga emosi anak. Kebiasaannya anak akan tantrum lah bila mak dengan bapa ni bercerai. Macam mana anak? Macam tu. So dia akan, kita cuba untuk jadi mengharmonikanlah keadaan tersebut dengan ada satu perjanjian bertulis supaya tak ada pertikaian ataupun isu-isu yang berbangkit lah selepas tu. Baik. Okey, dan kita sebenarnya nak tahu juga, kalau kita lihat kebanyakan anak angkat ya, tak semua anak angkat itu disusukan. Okey, menjadi orang kata apa, mahram untuk si ibu angkatnya. Apabila sesuatu perceraian itu berlaku, bagaimanakah status anak tersebut sekiranya anak tersebut anak lelaki dan ianya tidak disusukan oleh ibu angkatnya? Adakah ianya walaupun ibu angkatnya dilihat berpotensi atau lebih berat untuk sebagai penjaga anak angkat tersebut, tetapi dalam kes ini ianya menjadi kelayakan tersebut dipertikaikan, bagaimana? Pada asasnya memang kita kena jagalah macam tu. Macam pada asasnya sebab kita kembali kepada hukum asal kita, hukum syarak kita lah, yang mana kita tak boleh membelakangkan Al-Quran dan As-Sunnah lah. Yang mana adalah hukum tu kita ikut. So kalau perlu jaga aurat, perlu jaga, itulah sebaiknya bila kita ambil anak angkat ni adalah kita menyusukan lah seelok-eloknya supaya tiada pertikaian lah timbul isu-isu yang macam ni. Sebab kita kena jaga lebih banyak lah ruang untuk apa, bergelumang dengan tu lebih besar lah. Macam tu. Lebih baik kita lakukan orang kata risk mitigation dulu kat sana kan. Okey, baik Cik Nafiza, kita nak tanya juga daripada segi jantina dan juga umur anak angkat ini, mungkin hak penjagaan ataupun hadanah ini berbeza. Bagaimana? Okey, pada asasnya mahkamah dia akan menitik beratkan sekiranya anak tersebut masih bayi, baby kan. So mahkamah akan secara automatik dia akan berpindah kepada ibu. Secara automatik lah, sebab kita pun yang menyusu, kita pun yang menjaga. So secara kebiasaan je. Dan dia akan melihat kepada status quo anak tersebut. Status quo ni adalah kebiasaan anak tersebut. Kalau lah anak tersebut biasa minum susu ni, so dia akan minum susu ni, yang macam tu lah. So kebiasaan anak tersebut tinggal di Malaysia, dia adalah tu semua kebiasaan lah. So mahkamah juga boleh mengambil sekiranya capai umur mumayyiz. Yang mana umur mumayyiz ni mahkamah ambil kira lelaki yang berusia 7 tahun dan perempuan berusia 9 tahun. Mahkamah boleh mengambil kira sekiranya diambil sebagai temu bual. So mahkamah boleh ambil temu bual anak-anak. Okey, anak nak duduk dengan siapa? Nak duduk dengan mak ataupun ayah? Sebab apa nak duduk dengan mak? Sebab apa nak duduk dengan ayah? Dia tengok kepada keadaan. Adakah kebajikan terjamin? Adakah daripada segi pendidikan terjamin? Kalau dia kata nak duduk dengan ayah, tak semestinya mahkamah akan letakkan terus ayah. Sebab mahkamah akan tengok kenapa. Mungkin ayah dia seronok tak bagi dia pergi sekolah ataupun apa-apa. So itu yang kita menjamin. Sebenarnya daripada segi anak ni memang sangat tekankan kepada kebajikan anak tersebut. Okey, ya, kita nak tahu juga mengenai nafkah terhadap anak angkat ni. Adakah si bapa angkat masih lagi bertanggungjawab untuk memberikan nafkah terhadap anak angkatnya selepas daripada perceraian tersebut, apatah lagi selepas itu anak angkat tersebut dipelihara oleh si ibu angkatnya? Bagaimana? Macam saya ulaskan tadi, cara pengambilan anak angkat tu saja ketat. So secara kebiasaan dan kelazimannya, anak angkat tersebut berhak untuk mendapat nafkah tersebutlah. So ayah secara kelaziman dia memang ayah kena menafkahi anak tersebut lah. Sekiranya berhak untuk menafkahi anak angkat tersebut sehingga usia berapa? Adakah sepanjang tempoh sehingga habis pendidikannya ataupun mempunyai had umur tertentu? Dia kebiasaannya sampai 18 tahun ataupun kita tengok kepada, macam saya cakap tadi, kita buat satu perjanjian persetujuan, kebiasaannya sehingga menerima satu ijazah ke, kebiasaan kita menjamin kepada anak tersebut lah. So kebiasaan pada kebiasaan dia akan umur 18 lah. Umur 18. Tapi kalau kita akan buat sampai anak tersebut dapat pendidikan awal ataupun ijazah pertama di universiti. So had dia sampai situlah. So tak boleh lah. Kita tak boleh kiranya kalau ayah dia culas, so kita boleh filekan ke mahkamah lah yang ayah dia culas macam ni. Dan perintah ini yang secara saintis begitu detail ini perlu ada dalam perintah mahkamah. Maknanya ia bukan dilindungi oleh undang-undang. Misalnya kalau anak lelaki sampai 18 tahun, anak perempuan sehingga berkahwin dan sebagainya. Bagaimana? So kalau ikutkan macam saya cakap tadilah,
seeloknya untuk kita menjamin awal-awal. So bila kita dah mula bibit-bibit perceraian yang nak berlaku, so kita letak daripada awal. Macam mana dengan anak, macam mana dengan nafkah anak, macam mana, macam kalau pertikaian macam ni, kita boleh berlaku je pertikaian macam mana hari raya. Nak bagi kat siapa? Dekat situ kita akan letak hari raya pada tahun 2024. So, contohlah kita letak pada tahun pertama, kita letak kepada anak. So raya pada tahun kedua, kita gililah kepada bapa ataupun mak. Kita gile supaya benda tu macam raya Aidilfitri, raya Aidiladha, macam nafkah pula. Nafkah tahunan, kita ada nafkah tahunan. Anak nak masuk sekolah, dia ada tahunan, macam mana tahunan dia. Lepas tu bulanan dia macam mana, 6 bulan sekali kalau anak tu minum susu, kalau anak tu pampers, semua tu macam saya cakap tadi, semua menjaga kebajikan. Walau bagaimanapun, nafkah ni merupakan satu koram yang lain. Maksudnya kalau kita nak filekan, dia bukan di bawah hawanah lah, dia di bawah nafkah anak. Betul, dua cabang yang berbeza. Okey, betul. baik, faham. Okey, dan kita dah sedikit sebanyak kita dah faham mengenai hak penjagaan anak angkat ini, lebih kurang macam anak kandung jugalah kan. Mungkin lepas ni kita boleh bincang tentang anak kategori lain pula. Kan? Ya, itu yang pastinya. Dan kita nak tahu juga kan ketika ini bahawa undang-undang anak angkat ini tertakluk pada undang-undang mahkamah syariah ataupun mahkamah sivil. Bagaimana tu? Mungkin Cik Nafizah boleh terangkan lebih detail lagi kepada penonton ketika ini. Pada asasnya hak jagaan anak ni untuk anak ni dia tak termaktub, tidaklah secara generalnya ada di bawah mahkamah syariah. Walau bagaimanapun secara kelaziman dan kebiasaan dia mengguna pakai klausa orang Islam. So bila menggunakan klausa orang Islam adalah mahkamah syariah berbidang kuasa untuk mendengarlah dan memutuskan. Baik, sekiranya ada ibu bapa di luar sana yang ingin berpisah dan sebagainya dan ingin menuntut hak hadanah mereka, hak nafkah anak mereka, apa yang perlu mereka lakukan? Pertamanya, pada asasnya kalau boleh kita mendapatkan satu kata sepakat. Supaya kita, macam saya cakap tadi, supaya dia menjamin kepada anak. Kita akan tengok masalah anak tu akan panjang. Sebab tempoh pengajian dia, tempoh kehidupan dia macam mana, cara dia macam biasalah dia akan panjang. So seeloknya kita splitkan satu perjanjian persetujuan yang mana dalam tu kita dah ceritakan macam mana dengan hak anak, hak nafkah macam tu, supaya di kemudian hari sekiranya timbul pertikaian, biasalah manusia kan, hati akan berubah-berubah. So bila kita dah endorse satu daripada mahkamah, so dia dah tak boleh, nak menghina ataupun melanggar perintah mahkamah, sebab itu adalah satu kesalahan. Macam kita tahulah Malaysia memang ketatlah untuk undang-undang ni, dan mahkamah ni adalah satu pengiktirafan yang memang kita kena ikut undang-undang. Tetapi sekiranya dalam kes perceraian itu berlaku apabila mendapat persetujuan bersama pada asalnya untuk menyerahkan hak penjagaan terhadap bekas isteri, contoh kita ambil mudah kan, dan tiba masanya bapa angkat tersebut ingin mendapatkan kembali anak tersebut, adakah ianya perlu melalui saluran mahkamah syariah ataupun mahkamah sivil? Kalau pada asasnya, kalau soalan yang begitu, dia kembali kepada macam prosiding awal baliklah. Kalau Islam mahkamah syariah, kalau bukan Islam mahkamah, dia kembali kepada prosiding awal baliklah. Macam tu. Baik, terima kasih Cik Nafizah Muhammad Khalid, pengamal undang-undang dari Tetuan Asiah dan Hisab Cawangan Bangi. Diharapkan perkongsian kami tentang hak penjagaan anak angkat membuka satu ruang kepada minda kita supaya anak angkat, anak kandung atau apa sahaja kebajikan mereka yang paling perlu kita hormati. Perlu kita utamakan. Dan sebaik mungkin kalau nak ambil anak angkat tu, ambillah anak angkat dengan cara yang sebenarnya supaya hak mereka terus terpelihara. Okey, dan kita tamatkan di sini saja Apa Khabar Malaysia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi. Bye.